Ada persoalan yang diajukan dan heboh jugalah di dalam medsos dan menjadi perbualan ramai, iaitu berkenaan dengan apa dia? Berubat, hukum berubat dengan rawatan alternatif ini. Rawatan alternatif, tak kira lah perawat Islam yang menggunakan jampi, ada yang menggunakan jampi daripada apa? Ruqyah, dan ada yang menggunakan jampi selain daripada ruqyah. Ruqyah iaitu jampi yang menurut Quran dan sunnah Nabi SAW. Adapun tangkal adalah benda yang ditulis. Ruqyah adalah benda yang dicakapkan, yang dilafazkan, tetapi tangkal adalah benda yang ditulis. Tak kiralah sama ada tangkal itu boleh jadi diisi dengan Al-Quran, hadis ataupun doa yang kita letak di dinding rumah, di kereta dan sebagainya. Dan ada juga yang meletakkan tangkal dalam bentuk tulisan itu dengan selain daripada Quran, hadis, doa, yang letaklah kan, dengan letak jampi, serapah dan sebagainya tu. Jadi ada dua, ruqyah ataupun iaitu jampi dengan percakapan, tangkal adalah jampi dengan tulisan, tulisan. Dan serta kita nak bertanya juga berkenaan dengan meminta pertolongan dengan jin. Minta pertolongan dengan jin. Tak kiralah perawat alternatif ini sama ada dia klaim dia Islam, klaim menggunakan rawatan Islam, dan dalam masa yang sama dia meminta pertolongan daripada jin. Jadi kita nak tengok daripada perbahasan para fuqaha berkenaan dengan persoalan tersebut yang baru-baru ini hebohlah di dalam medsos, media sosial. Baik. Kalau rawatan alternatif ini kita kenal dia sebagai perawat yang Islam, yang mana mereka ini boleh jadi menggunakan ruqyah daripada ayat Quran dan hadis, doa dan sebagainya. Dan ada juga yang klaim dia perawat Islam tetapi menggunakan selain daripada tu. Menggunakan selain daripada tu. Jadi menurut Syekh Jibrin dalam fatwanya dalam kitab Al-Lu'lu' Al-Makin menyebut dibolehkan menggunakan ruqyah bagi sesiapa yang baik bacaannya, memahami maknanya, mempunyai akidah yang betul dan melakukan amal perbuatan yang baik serta mempunyai peribadi yang baik. Baik, bagi sesiapa, tak kira lah, yang sesiapa sahaja boleh untuk melakukan ruqyah, yang mana yang kita faham, yang kita maklum daripada apa yang kita dapat ayat-ayat daripada Quran yang boleh mengubat. Dan kita kena maklum bahawa Al-Quran huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Ya, semuanya ayat-ayat dia adalah syifa. Jadi tak kiralah sesiapa pun kita, keadaan mana pun kita, darjat apa pun kita, dekat sini dia kata boleh untuk melakukan ruqyah. Tak kiralah sama ada kena gangguan ke ataupun kena sakit, penyakit-penyakit yang zahir, yang mana ia merupakan pelengkap kepada perubatan yang zahir inilah, perubatan moden.
Dan tidak disyaratkan kepada perawat ini untuk mengetahui semua permasalahan furuk di dalam masalah agama dan mempelajari ilmu secara mendalam. Jadi tak kira lah dia ustaz ke, tak ustaz ke, dia boleh untuk membuat ruqyah ini kepada ahli keluarga dia, terutamanya kepada ahli keluarga. Dan ini sebagaimana yang kisah Abu Sa'id yang menjampi orang yang telah sesat disengat binatang berbisa di padang pasir itu, ada yang kena sengat daripada binatang. Jadi padang pasir itu nak cari macam mana lah, klinik, doktor dan sebagainya tu. Jadi dan kami membacakan iaitu surah Al-Fatihah sebagai merawat kepada tu. Itu dari sudut merawatnya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah untuk sembuhkannya dengan membaca syafaat daripada Quran itu. Bukanlah Quran itu yang memberikan sembuhan itu, tetapi dengan berkat membaca Quran ini Allah Subhanahu wa taala sembuhkan dengan makna tersebut. Dah tak ada jalan lain dah. Kan dah tak ada jalan lain di padang pasir tu, dia kata tak ada klinik, tak ada doktor, tak ada apa. Jadi hak macam tu lah untuk merawat. Baik. Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menyebut para ulama telah sepakat tentang bolehnya membuat rawatan jika mengikuti 3 syarat berikut. Ruqyah hendaklah dilakukan dengan menggunakan firman Allah atau dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ruqyah hendaklah dilakukan dengan menggunakan bahasa Arab atau sesuatu bahasa selain bahasa Arab yang difahami maknanya, dengan maksud doa yang baik dalam bahasa kita lah. Kita doa kepada Allah dalam bahasa kita untuk menyembuhkan. Dan yang ketiga, meyakini bahawa ruqyah itu tidak memberikan pengaruh dengan sendirinya, tetapi hanyalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ruqyah ini adalah sunnah daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab itu kita melakukan. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, dia kata adapun mengubati orang yang dirasuk jin dengan menggunakan ruqyah dan memohon perlindungan diri daripada Allah, hendaklah memiliki 2 perkara ni. Dia kata jika ruqyah dan permohonan perlindungan diri ini difahami maknanya, merupakan kalimah-kalimah yang baik daripada Quran, hadis, doa, zikir ataupun daripada nama-nama Allah, maka boleh untuk membuat rawatan tersebut terhadap orang yang dirasuk dan memohon perlindungan diri kepada Allah. Namun dekat sini kita kena tahulah berkenaan dengan ayat-ayat surah-surah yang boleh untuk kita mengubat ataupun kita membacakan sekiranya orang yang terdekat dengan kita tu kena rasuk dan sebagainya. Dan sekiranya terdapat ungkapan yang diharamkan, ungkapan yang kita pun tak pernah dengar daripada sama ada daripada Islam, yang mana diambil daripada ialah tukang-tukang bomoh, sihir ataupun jampi yang tak dikenali dalam Islam. Hak tu sepakat para ulama mengharamkan dia. Mengharamkan untuk berubat dengan ayat-ayat yang bukan selain daripada tadi tu. Selain daripada Quran, hadis, doa, zikir, asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Namun selain daripada itu, maka diharamkan. Sebab apa? Sebab benda yang gaib kita tak nampak. Kan, adakah perkara tersebut iaitu dengan ialah perkara yang gaib kita tak nampak, sama ada betul ke kita meminta bantuan daripada Allah ataupun daripada sesuatu benda yang lain. Tetapi kalau
benda yang zahir ni kita boleh ukur lah. Doktor tu buat apa, cucuk ke, bagi ubat dan sebagainya, kita boleh ukur, ada rekod dia. Tetapi benda yang gaib ini, maka dia perlu i'tiqad, dia perlu jangan lari daripada i'tiqad yang sebenar, iaitu perkara yang gaib ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkannya. Baik, itu berkenaan dengan ruqyah tadi. Maknanya kalaulah kita ni pergi jumpa dengan orang yang merawat tu, kita dengar bacaan yang pelik, kan, dia bacalah. Kat sini kita ni dekat dengan Thailand, kan, dan di Thailand ni adalah bomoh-bomoh yang klaim dia ni Islam, ikut cara Islam, tapi kita tengok dia menggunakan kaedah-kaedah yang kita tak nampak selari pun dengan Islam. Had tu kita, walaupun dia namakan sebagai perawat Islam, tetapi sebenarnya dia adalah bomoh. Dia adalah bomoh. Baik, berkaitan dengan hukum meminta bantuan pertolongan daripada jin. Ni ada perawat yang menggunakan wasilah jin untuk memberikan rawatan orang yang kena rasuk jin. Biasalah kalau kita nampak orang yang kena rasuk jin ni pun boleh tahan juga, kan, terutamanya kepada kaum hawa, kan, perempuan yang mudah untuk dirasuk dengan jin ini. Jadi ada sebahagian perawat ni dia menggunakan apa? Dia menggunakan perantaraan jin juga untuk merawat dah. Untuk merawat. Jadi macam mana perbuatan tersebut? Kata Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dia ditanya berkenaan dengan adakah boleh meminta pertolongan dengan jin yang muslim. Jin yang muslim. Kita tahu bahawa jin ni ada yang kafir dan ada yang muslim. Dan apakah hukum meminta pertolongan dengan jin muslim untuk berkhidmat kepada orang Islam? Maka dia menjawab apa dia? Haram meminta pertolongan dengan jin walaupun dalam apa keadaan sekalipun. Secara mutlak diharamkan. Tak kiralah ulama salaf, ulama khalaf yang terdahulu dan kemudian mengharamkan meminta bantuan daripada jin, sama ada di Islam ataupun tidak. Sebab apa? Sebab kita pun tak tahu dia ni betul ke tak. Kita tak nampak. Siapa pun tak nampak. Sebab tu nama dia jin. Jin ni yang tak nampak di mata. Kan, jin. Jadi jin ini juga adalah iblis itu daripada jin lah. Kan, iblis. Yang mana Allah Subhanahu wa taala halau daripada syurga. Kan, kerana ingkar. Allah sebut apa dalam Quran, dalam surah Al-Kahf ayat 50. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana minal jin. Sakana minal jin. Allah perintahkan kepada malaikat untuk tunduk hormat kepada Adam, melainkan iblis. Melainkan iblis yang mana sebelum ditukar kepada Azazil, kan, nama dia Azazil, yang mana dia ni yang kuat lah, yang kuat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum tu. Tetapi apabila Allah ciptakan Adam ini, maka Allah ubah dia kepada syaitan, iblis. Tetapi Allah sebut kat dalam ayat tu, iblis, jin ini, iblis ini, kan, iblis. Fasajadu illa iblis, kan, illa iblis. Maka tunduk hormatlah siapa ni? Malaikat, melainkan iblis. Kana minal jin. Yang dia ini adalah pada asalnya adalah kejadian apa? Jin.
Jadi jin ni dia adik-beradik dengan iblis. Kita nak tengok dia ni Muslim, tak adalah pula dalam IC dia. Kan dia tak tunjuklah IC dia tu kat kita tu. Kan nak percaya ke tidak? Kita nak tanya kawan dia pun tak tahu. Kalau kita kat sini kita tahulah. Kan kita nak kenal dia tu, mungkin kita boleh tanya kawan dia. Dia ni baik ke tak? Boleh. Boleh dia harap untuk kita minta tolong kat dia. Jadi kita pun minta lah tolong dekat dia mudah. Sebab tanya kawan-kawan hak dia yang lain ni mudah. Kan nampak di Islam, betul lah. Kita tengok ibu bapa dia pun orang Islam. Dekat kampung tu semua tanya daripada kecil memang Islam dia. Kan senang. Jadi kita nampak dia. Tetapi jin, bila dia mengaku Islam, kita berpada kepada pengakuan dia sahaja. Ada tak tanda yang lain? Tak ada. Nak tanya kawan dia pun, kawan dia hak bangsa tu jugalah. Nak ada IC, memang takkan ada IC lah. Nak tunjuk, ni dia punya ahli yang berdaftar. Tak ada. Jadi kalau nak minta bantuan dia tu, takut-takut terjadinya fitnah. Maka dalam hal ini, para ulama mengharamkan meminta bantuan daripada jin. Memanglah pada asalnya, sebab mereka ini beribu tahun dah hidup. Beratus tahun hidup. Janji dengan apabila dia ingkar, dia nak dia hidup sampai kiamat. Sampai kiamat dia hidup. Jadi macam mana pun kena di dunia ini, apabila dibacakan dengan ruqyah dan sebagainya, sakit tetapi tetap hidup. Maka kata dalam surah Al-Jin, sebut wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuuna bi rijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya adalah amat salah perbuatan beberapa orang dari manusia menjaga dan melindungi dirinya dengan meminta pertolongan daripada golongan jin. Kerana dengan permintaan itu mereka menjadikan golongan jin ini bertambah sombong dan jahat. Bertambah sombong dan jahat. Memang itu antara sifat dia. Jadi bertambah ujub, ingkar, jahat disebabkan antaranya adalah manusia meminta bantuan daripada mereka ni. Jadi mungkinlah ada orang ni dia sihir, dia hantar sihir, dia hantar macam-macam lah. Memanglah dia kata ubat dia begini-begini. Kan nak hilangkan gangguan tersebut, dia bagi tahulah kaedah dia A, B dan C. Dia pun buat. Dan mujarab lah apa yang tip yang dia bagi tu. Tetapi apabila kemudiannya dia akan menimbulkan permusuhan, fitnah dan sebagainya. Kalau tuan-tuan rajin, ada pengalaman kalau jumpa dengan pengamal perubatan alternatif tradisional, bila kita jumpa, kadang-kala orang yang kita bawa, orang yang kita bawa dia tahu hakikat sebenarnya benda masalah yang dia berlaku tu, tapi dia saja dia tak mau bagi tahu. Jadi ada orang tolong bawakan yang pesakit ni. Pesakit ni tahulah diri dia macam mana, siapa yang buat dia apa semua kan. Itu kalau tahulah. Pergi ke bomoh ni, apa dia kata? Ini tak lain tak bukan ada individu tu yang buat. Dia akan mula untuk melakukan permusuhan
tak kiralah saudara dekat ataupun jauh, dia akan mula untuk membuat pergaduhan tu. Sehingga kan sampai sekarang ni sampai ada yang membunuh. Kan membunuh sebab apa? Hasutan daripada jin iblis ini, sehingga dia sanggup untuk membunuh bukannya siapa pun. Kadang-kadang yang dia bunuh tu penjaga dia. Kadang yang dia bunuh tu pakcik, makcik dah, abang dia. Itu yang berlaku sekarang ni banyak. Sebab apa? Perantara dia senang lah. Perantara ni daripada bomoh-bomoh ni. Dia tahu, memang dia tahu cerita pesakit ni. Dia tahu. Dia cerita daripada sebelum orang tu cerita, dia ceritalah. Kan daripada A sampai Z dia cerita. Kita pun yakinlah dengan orang ni. Jadi bila kita yakin dengan dia, dia pun rawat kita. Dan bila dia kata orang-orang ni dan yang buat hantar ni, kita pun percayalah. Kan kita percaya dengan dakwaan tersebut. Sebab apa? Kita tahu yang pada diri kita ni ada qarin. Nabi sebut kan dalam hadis, pada setiap orang ini dia ada qarin. Dan qarin ini yang akan apa dia? Menghasut manusia ini untuk melakukan kejahatan. Jadi qarin yang mendamping manusia ini, kat situlah dia punya messenger. Dia bagi tahu kepada pendamping bomoh ni macam tu. Dia beritahu cerita. Dia tak tahu benda yang gaib, dia tak tahu pun benda yang dia tak nampak, benda yang dia tak ikuti. Tetapi dia tanya pada siapa? Dia tanya pada qarin tu. Ya. Selepas? Okey. Qarin ini sebagaimana yang Nabi bagi tahu bahawa dia adalah daripada golongan jin yang berdamping kita, yang dia boleh masuk melalui saluran darah kita. Jadi dia ni yang mengacau, menghasut kita punya apa dia? Syahwat, nafsu syahwat kita tu. Jadi dia ni lah yang duduk dekat kita ni. Jadi bila ada dekat kita ni, dan kita ni pun ada juga, sekiranya kita buat beramal, adalah malaikat. Kan malaikat ni dia kita tak terbilang. Banyak dia, macam mana banyak. Dan dia pun sama juga, bila kita beramal, dekatlah dengan kita. Kalau kita ingkar, jauh, maka had qarin ni lah yang mengambil alih. Qarin ni sampai ke mati lah. Kan, sampai ke mati dia akan mendamping dengan kita. Sampai bila? Sampai kita nak nazak, nak menghembuskan nafas yang terakhir tu, dia hasut kita jangan untuk mengucap. Jangan sebut la ilaha illallah pada akhir kita. Kalau boleh, tak mau. Itu dia punya pekerjaan, tugasan dia, dan tujuan dia itulah, untuk menyesatkan manusia. Dan setiap orang ada dia punya pendamping dia tu. Ini yang kita mengetahuinya melalui apa? Melalui Nabi sebut. Nabi sebut berkenaan dengan qarin ini. Di akhirat nanti semualah, semua makhluk jin yang ingkar, yang kita tahu, kita faham bahawa ada jin itu di kalangan Muslim, di kalangan orang Islam. Tetapi dalam rekod daripada Nabi, daripada para sahabat dan sebagainya, walaupun adanya jin Islam, tetapi Nabi tak campur. Nabi tak minta bantuan dalam peperangan. Nabi tak minta bantuan dalam apa lagi, nak dapatkan berita daripada musuh, kan, tak ada. Nak orang kata hantar jin Muslim ni untuk serang musuh pun tak ada. Tak ada rekod lah Nabi dan para sahabat ini meminta bantuan daripada jin.
Itu yang para ulama sebut. Jadi mereka ni ada yang Islam, ada yang kafir. Sama jugalah dengan manusia. Manusia yang ingkar akan dimasukkan di dalam neraka. Dan demikian juga di kalangan jin. Jin juga akan dimasukkan di dalam neraka. Kenapa begitu keadaannya? Itulah yang Allah takdirkan dalam kehidupan. Kan? Yang Allah takdirkan dalam kehidupan ini untuk ditentukan. Kan ditentukan siapa yang bahagia dan siapa yang sengsara. Kan, macam kadang-kadang kalau kita pun terfikir juga kenapa kena sediakan azab ni. Kan? Jadi ya, bila kita ada barang kan, kita memiliki Pak Ali ni dia ada 2 ekor ayam kan. 2 ekor ayam. Ayam ni ayam ni dia nak sembelih. Kan ayam dia ada ayam A dan B dan dia nak sembelih ayam B. Siapa? Pak Abu. Pak Ali kata kenapa tak sembelih ayam A? Pak Abu kata hak dia. Kan hak dia, dua-dua ayam ni yang dia nak sembelih, dia nak biarkan hidup, dia punya keputusan lah. Sebab apa? Ayam ni dua-dua milik dah. Dia nak sembelih ayam A ke, dia nak sembelih ayam B ke, semuanya adalah milik siapa? Pak Abu. Kan milik Pak Abu. Jadi bila hak dia, anytime dia boleh sembelih hak mana pun yang dia suka. Dan demikian juga kita ni adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Begitulah yang Allah aturkan. Dan ada syurga, ada neraka, ada orang yang ingkar, ada orang yang beriman. Namun Allah Subhanahu wa taala tak adalah nak tentukan terus kan. Nah, handuk syurga, handuk neraka. Tetapi Allah memberikan peluang kepada kita hidup di dunia ini untuk memilih lah. Ya, untuk kita menjalani kehidupan ini dan beramal ibadat, memberikan peluang untuk kita dapatkan kebaikan itu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita ini ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi itu bila pertolongan daripada jin ini para ulama mengharamkannya. Kerana apa? Kerana kita pun tak dapat buktikan sama ada dia ni betul ke boleh memberikan rawatan yang terbaik. Sedangkan kita pun tak kenal dia. Kita tak kenal. Sebab tu jin, benda yang gaib, tak ada siapa yang boleh nampak. Tak ada siapa yang claim boleh nampak jin. Daripada perkataan jannah. Jannah kan? Jannah, syurga. Syurga itu benda yang tak ada pernah siapa pun nampak syurga dari sudut zahirnya. Kalau ulama tafsir pun Adam itu adalah syurga dunia. Syurga dunia. Sebagaimana yang Allah Nabi sebut kan di dalam hadis Qudsi, yang mana a'dadtu li'ibadiyas salihin la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbin bashar. Yang mana aku sediakan kepada hamba-Ku yang saleh ini apa dia? Yang tidak pernah mata melihat, tidak pernah telinga mendengar dan tidak pernah terlintas pun dalam jantung hati manusia ni. Jadi mudah-mudahan ya, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita masuk ke dalam syurga insya-Allah. Baik, itu berkenaan dengan persoalan untuk meminta bantuan daripada jin. Jadi kalau macam tu, macam mana kalau tak buat rawatan tapi tak jadi juga? Kan? Bila buat rawatan tak dapat nak sembuh. Kan?
Sebab ialah kita ni tengok dari satu sudut yang ada jin ini, dia ada kekuatan dia tak sama. Kan sihir daripada ibu segala sihir ini di Israel, antara yang kuat. Dan ada juga sihir daripada Indon. Kan sihir daripada mana? Negara sebelah kita ni, Thailand. Thailand pun kuat juga. Dia punya bomoh siam tu. Ya, kalau kena tu ada yang mati. Kena sihir daripada, kalau daripada Thailand. Ada jugalah yang bagi tahu tentang keluarga, bagi mengadu tentang keluarga dia ni. Ya, ada yang mati disebabkan apa? Sihir. Jadi itulah, ya, bila dalam keadaan macam tu, ya, dah dengan pelbagai alternatif yang ada, hak ni dan hak ni, hak itulah bila kita dalam kaedah para ulama, ad-darurat tubihu al-mahzurat. Kan, dalam keadaan darurat yang boleh membawa kematian, rekod dia boleh bawa kematian. Ya, rekod kena sihir ni boleh bawa kematian. Jadi macam mana dalam kaedah ulama sebut, bila dalam keadaan darurat ini, tubihu al-mahzurat, boleh mengharuskan apa? Benda yang dilarang. Jadi ada istisnaat dia tu, pengecualian dia tu. Jadi dalam keadaan macam tu, ada segelintir para ulama, siapa dia? Syekhul Islam Ibn Taymiyah, boleh untuk meminta pertolongan daripada jin ini. Kan ada perawat-perawat ni memang kita tak jumpa lah, sebab Nabi sebut apa, kalau bomoh ni kalau jumpa 40 hari tak terima solat dah. Dan hadis sebut, siapa yang berjumpa dengan bomoh 40 hari tak terima solat dia. Sebab apa? Berdosa besar. Jadi dalam keadaan tersebut tak boleh, sebab nyawa ni penting. Kan nyawa macam mana keadaan pun penting. Dan ada istisnaat, pengecualian. Apa dia? Bantuan tu bukan untuk merosakkan orang. Makna menggunakan tu bukan wasilah untuk merosakkan. Makna menggunakan tu sebagai mengambil kesempatan. Ya, mengambil kesempatan nak tahu tentang orang ni, nak buat tuju pada orang lain. Bukan menggunakan untuk kesalahan, tetapi menggunakan untuk rawatan dia. Menggunakan untuk rawatan dia. Banyak mana, setakat mana yang boleh menyembuhkan dia punya sakit dia tu lah. Ya, sekiranya dah tak ada apa-apa pun alternatif. Sebab yalah, kita tahulah kan, sebab sihir ini dia tidaklah semuanya kita boleh, orang kata memang dia terlalu kuat misalnya dia kan, kuat. Ni tuan-tuan pun ada jugalah pengalaman keluarga ke, saudara mara ke, ada. Tetapi ada jugalah pendapat yang keadaan-keadaan tertentu. Tetapi mestilah perkara tersebut kita dah ikut dari sudut semua sekali. Rawatan modennya, rawatan moden yang asal lah. Sebab Nabi SAW bila sakit, Nabi ambil ubat dulu. Nabi ambil ubat dulu. Siapa yang buat? Isteri Nabi lah. Terutama Aisyah mencampur herba untuk ubat Nabi. Yang kedua, dalam masa yang sama Nabi ruqyah kepada dirinya. Ruqyah. Yang ketiga ni macam perubatan moden lah. Kan ada perubatan moden ni kita ambil benda-benda yang kadang-kadang dilarang. Kan untuk rawatan tu. Kan banyaklah fatwa-fatwa contoh yang menggunakan, contohnya kalau tak ada ubat daripada yang dibuat daripada bahan yang halal tersebut, adanya bahan-bahan yang dilarang. Kan daripada gelatin khinzir untuk dibuat
ubat tu. Kan ubat yang dalam apa? Serbuk dalam apa? Kapsul tu kan. So kapsul tu ada juga yang dibuat daripada khinzir punya gelatin tu. Jadi dan tak ada alternatif yang lain. Boleh untuk menyelamatkan nyawa, tetapi kaedah dia macam tu lah. Dalam keadaan darurat itu boleh mengharuskan benda yang haram itu, tetapi dengan kadar dia. Tuqaddaru biqadariha, ya, mengikut kadarnya. Tak boleh lah jam daripada tu terus ambil ke rawatan tu. Tetapi rawatan itu pun ada yang syarat dia lah. Dan syaratnya tadi macam tu, ya, untuk penggunaan diri. Tetapi kalau misalnya dia kata tiba-tiba ini adalah dibuat daripada siapa orang tu, orang sekian sekian sekian, tak boleh percaya. Kalau percaya haram, kalau percaya juga haram. Begitu.